Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pelajar Akmal, dah dengar ke belum? Alhamdulillah. Kan dah nyanyi? Alhamdulillah. Assalamualaikum semua. Mudah-mudahan insya-Allah semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sihat-sihat sentiasa insya-Allah. Alhamdulillah. Ramai dengar. Yes. Okey, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, apa khabar semua? Apa khabar semua pelajar-pelajar Akmal? Jawab baik. Cuba jawab apa jawapan dekat komen. Apa khabar pelajar Akmal? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala semuanya dalam keadaan baik-baik sahaja. Walaupun kita sekarang dalam musim ujian, ada pelajar-pelajar kita, ada pelajar Akmal yang disahkan positif COVID-19. Ada merabi dapat maklumat, kita doakan mudah-mudahan insya-Allah Allah Subhanahu wa taala segerakan kesembuhan kepada pelajar. Ataupun ada juga pelajar kita yang Allah Subhanahu wa taala uji ibu dan ayah dia, ada ahli keluarga dia yang kena COVID. Jadi kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bagi kesegeraan dalam kesembuhan insya-Allah. Okey. Alhamdulillah, kita ramai pada pagi ni, tapi kita baru 73 orang ni. Mana lagi ramai-ramai lagi? Ingat tak kita punya tagline? 80% daripada kejayaan adalah daripada persediaan. Siapa yang bersedia, dia berjaya. Siapa yang masuk awal, dia berjaya. Alhamdulillah. Semua dah bersedia ke nak dengar motivasi pagi ni? Semua dah sedia? Macam tak sedia je. Cuba komen sikit dekat ruangan komen. Semua dah sedia ke belum? Dah sedia. Alhamdulillah. Kan ada yang tak sedia ni? Murabi nak tengok sikit dekat ruangan komen tu, ataupun cuba siapa yang sedang menonton di rumah masing-masing ataupun yang ada di Akmal, tolong respon dan sebut. Kalau bila Murabi tanya mana warrior, kan bila Murabi tanya mana warrior, kamu jawab saya warrior. Komen dekat ruang komen saya warrior. Dan letak belakang tu saya warrior Shah Alam. Kalau dia Abad, saya warrior Abad. Kalau dia warrior Bukit Beruntung, saya tulis saya warrior Bukit Beruntung. Kalau daripada Terengganu, tulis saya warrior Terengganu. Kalau dia daripada Batu Pahat, saya warrior Batu Pahat. Kalau Murabi tanya mana master, tulis kat situ saya master Batu Pahat. Tulis saya, apa pangkat awak dan apa dia, dari mana kamu datang. Akmal mana. Boleh semua semangat? Semua semangat ke? Tunggu jangan jawab lagi. Murabi belum tanya lagi. Murabi belum tanya lagi. Sabar. Tu tu. Ustaz Allah kata Abad dah masuk kelas 748. Wow, memang betul-betul hebat. Sentiasa bersedia. Alhamdulillah. Okey. Standby. Murabi nak tengok kat ruangan komen. Dan siapa yang ada kat Akmal, tolong laungkan. Saya, bila Murabi tanya siapa warrior? Ana. Sebut Ana. Ana warrior. Dekat Akmal, laungkan. Ana kuat-kuat. Jangan perlahan. Kalau perlahan tak semangat, pagi-pagi ni kena semangat. Murabi pun semangat, korang pun kena semangat jugalah. Okay, standby. Ada juga yang masih lagi pelajar tahsin. Yang pelajar tahsin tu bakal warrior. Angkat tangan juga, saya warrior. Yang belum warrior lagi pun angkat tangan juga, saya warrior juga.
Sebab apa? Sebab kita nak ada cita-cita besar. Dalam masa terdekat, kita akan jadi warrior. Boleh? Alright. Standby. Standby, Murabi nak tanya. Okay. 1, 2, 3. Mana warrior? Tengok. Wow, tengok preparation. Keluar cepat je. Saya warrior Akmal Bukit Beruntun terbaik. Saya warrior Shah Alam Nurul. Syakir kata, Ana bakal warrior terbaik. Amni Imanina, saya warrior Batu Pahat. Wow. Macam tu lah. Nurul Hidayah, Ana warrior Bibi. Wow, Bibi bukan baby Syah, warrior Akmal Shah Alam. Yes. Nampak tak? Amma, saya warrior Bukit Beruntung. Yes. Nampak tak semangat tu? Okay? Okay? Terbaik. Okay, warrior dah keluar. Kita nak tengok selepas warrior apa? Selepas warrior elite. Kan? Standby elite. Standby elite. Okay, mana elite? Mana elite? Oh, tu dia. Elite tu keluar terus. Bila Murabi tanya, pop terus tekan enter. Send. Ajul elite, saya elite Terengganu. Yes, saya elite Abad. Wow. Saya elite Bukit Beruntung Faiz. Yes, nampak tak elite tengah semangat? Elite tengah semangat. Wow, nampak tak semangat tu kan? Okay. Standby. Mana master? Come on master. Yes, Ana master baby Bukit Beruntung. Nampak Noman cepat je tulis. Yes. Macam itulah. Little piece Anas master. Oh, Anas master. Mana master lagi? Master macam tak amai je ni. Macam tak amai je master ni. Baru keluar. Syahmi master. Nurani master. Master Sahalam. Master Syalam banyak keluar ni. Mana master lain? Mana master Terengganu dah keluar. Abad. Ada 3 master di Abad. Wow. Master Shifu. Alright. Standby yang seterusnya. Mana Titan? Titan cepat je. Titan Terengganu keluar. Titan Bukit Beruntung keluar. Terbaik ah. Mana Titan lagi ni? Tak ramai Titan yang komen ni. Titan takkan slow kot. Titan Shah Alam. Aiman dah keluar. Amira dah keluar Titan. Yes. Ini baru betul Titan semangat. Okay. Selepas Titan apa? Selepas Titan apa? Gladiator. Okay. Okay. Standby semua. Mana Gladiator? Mana Gladiator? Respon. Nampak Nisrina. Cepat je. Terbaik Nisrina. Gladiator Shah Alam. Wow. Mana lagi Gladiator? As'ad. Mana lagi ni? Mana ramai lagi ni tak komen ni? Mana Gladiator? Yang terakhir kita nak dengar. Mana Legend Al-Hafiz? Legend. Rise up Legend. Rise up Legend. Umar cepat je. Umar Jamil. Legend Al-Hafiz Shah Alam. Mana lagi legend ni? Mana legend-legend yang lain ni? Legend tidur ke ni? Takkan legend tidur kot. Legend Bukit Beruntung Hazim dah keluar. Yes. Wow, terbaik. Respon terbaik insya-Allah. Mudah-mudahan insya-Allah. Raika pun keluar. Saya legend Al-Hafiz Shah Alam. Legend Bukit Beruntung Kal Shah Alam. Nampak legend keluar nampak macam wah, legend dah keluar. Terbaik. Zarif pun dah keluar. Mana Emperor? Mana Emperor? Emperor Amna Kak Akmal. Okey, standby. Emperor tengok. Sayalah Emperor. Malu-malu je. Murabi difahamkan di Akmal Terengganu sebenarnya semalam Ustaz Saifullah, Murabi Saifullah lupa nak sebut. Seorang pelajar di Akmal Terengganu masa maraton ni bulan Ramadan baru-baru ni, sepanjang maraton ni dia berjaya, dia ni syahadah sprinter tau, bukan legend lagi tau. Ini future emperor, bakal emperor. Masa Ramadan baru ni beliau berjaya mengkhatamkan 30 juzuk Al-Quran sebanyak tahu tak berapa kali? Berapa tahu? Dia berjaya mengkhatamkan sebanyak 7 kali. 7 kali. 7 kali kau. Bulan Ramadan tu dia boleh khatam 7 kali.
Ini memang betul-betul legend syahadah sprinter. Memang emperor power teruk punya. Kan ini bakal menandingi legend Al-Hafiz emperor yang pertama Amna. 7 kali dia berjaya khatam. Sepanjang Ramadan ni, ini bakal emperor. Wow. Nama dia apa? Ilyas Al-Hafiz. Kau ada. Cuba tengok kawan sebelah. Kau ada. Kan? Oh, 7 kali khatam sepanjang Ramadan. Dia berjaya 7 kali. 7 kali pusingan. Nak kejar emperor. Memang tak lama lagi emperor lah ni. Wow, hebat. Tepukan untuk Akmal Terengganu, Ilyas Ibrahim. Wow. Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Ini the next level. Bukan legend lagi tah. Bukan legend lagi dah. Ini legend of the legends. Selain daripada Amna, ada juga seorang lagi namanya Ilyas Ibrahim. Power Terengganu. Memang power Rangers punya. Okay. Semua dah semangat ni. Okay, mantul-mantul semua ni. Okay, semua standby. Apa tajuk kita pagi ni? Cuba share sikit. Apa tak tahu tak tajuk pagi ni? Tajuk motivasi pagi ni. Wow, Zahira Husna. Cepat je kan? 3 sifat Yahudi yang penghafal Al-Quran wajib jauhi. Betul. Seven monkey ni. Siapa lah 7 ekor monyet ni kan? Seven monkey. Okay. Okay, standby. 3. Sebenarnya dalam Quran banyakkan sifat-sifat Yahudi yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan, tapi pagi ni Murabi nak cerita 3 je perangai puak Yahudi ni yang memang kita kena jauhi betul-betul. Ini memang perangai orang Yahudi. Korang kena jauhi sifat ni. Kalau ada dalam diri sifat ni, perangai ni perangai Yahudi. Serius, bahaya. Bahaya, ini perangai Yahudi. Baru ni kan korang tahu kan, ini Yahudi Zionis lawan dengan Israel. Lawan dengan Israel. Dia pun Israel. Yahudi Zionis Israel dilawan dengan Palestin. Dilawan dengan diserang Gaza, diserang Palestin sehingga menyebabkan berlaku peperangan selama 11 hari. 11 hari perang. Sehingga mengorbankan hampir 250 orang ibu, ayah, kakak, abang, adik kita di bumi Gaza, di Palestin. Semuanya menjadi syuhada, menjadi syahid, orang yang syahid di jalan Allah. Orang Islam kalau mati dalam peperangan insya-Allah syahid, insya-Allah syuhada. Tapi Yahudi yang mati dia jadi bangkai. Sebab dia tak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yahudi koyak tu YouTube. Itu memang Yahudi koyak perangai dia nanti. Murabi cerita perangai Yahudi ni. Kan? Nanti Murabi ingat ada masa Murabi nak cerita kisah peperangan di Gaza ni. Banyak kisah-kisah menarik. Cuma hari ni Murabi nak cerita tentang perangai Yahudi yang korang kena jaga betul-betul. Ni perangai memang jahat Yahudi ni, ya Allah. Ada orang tanya, Ustaz, Yahudi kenapa ada yang kata Yahudi, ada kata Israel? Apa benda tu Ustaz? Israel tu apa? Yahudi tu apa? Kan dalam Quran kan sebut ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Kan mana dalam Quran kan Allah kata ya bani Israel, wahai bani Israel. Bani Israel tu Yahudi ke? Kan? Murabi nak cerita macam mana panjang tau, panjang kisah ni. Okey, korang bagi perhatian betul-betul. Korang bagi perhatian. Ni Murabi nak cakap ni. Okey? Fokus. Tulis kat ruangan komen. Fokus. Macam tak tulis je. Fokus. Dengar betul-betul. Jangan nak tarik je tapi fokus apa yang Murabi nak cakap ni. Tahu tak Israel tu maknanya apa? Israel. Tahu tak maknanya apa Israel tu? Siapa tahu? Ada yang tanya, Ustaz, betul ke Israel tu bukan negara yang betul? Israel. Hamba Allah. Kan? Israel ni, makna Israel betul. Makna perkataan Israel adalah hamba Allah. Makna perkataan dalam bahasa Ibrani adalah hamba Allah. Hamba Allah macam Abdullah lah. Abdullah bahasa Arab, dalam bahasa Ibrani Israel. Kan? Cuma ni Murabi nak dengar betul-betul. Israel bukan negara. Israel ni adalah nama yang kedua bagi Nabi Yaqub alaihi salam. Ramai tulis kan?
Israel tu adalah Nabi Yaqub alaihi salam. Nabi Yaqub? Iya, Nabi Yaqub. Tahu tak Nabi Yaqub? Nabi Yaqub adalah anak kepada Nabi. Siapa tahu nak? Siapa tahu ayah Nabi Yaqub? Siapa tahu? Ayah Nabi Yaqub siapa? Siapa tahu? Mana ni tak komen ni? Tak tahu ke? Tahu. Tahu ke? Tahu. Ada yang tulis Thailand pun ada, apa hal? Israel adalah Israel atau Nabi Yaqub anak kepada yes, ada yang jawab. Iman Ahmad Furqan anak kepada Nabi Ishaq alaihi salam. Nabi Ishaq anak siapa? Okey. Jawab. Nabi Ishaq anak siapa? Nabi Ishaq anak kepada Ibrahim. Iman jawab dulu. Nabi Ishaq anak kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebelum kelahiran Nabi Yaqub, dengar ni. Sebelum kelahiran Nabi Yaqub, Israel belum ada. Tak ada lagi. Iyalah sebab Israel kan Nabi Yaqub. Nabi Yaqub tu Israel. Nama yang kedua bagi Nabi Yaqub. Gelaran kepada Nabi Yaqub juga adalah Israel sebab dia adalah hamba Allah. Kan? Israel. Barulah gelaran nama yang kedua. Anak-anak kepada Nabi Yaqub adalah Bani Israel. Bani ni maknanya anak. Anak-anak. Bani ni maknanya anak-anak. Kan dalam Quran kan ada ya Bani Adam. Wahai anak-anak Adam. Siapa dia? Kita lah. Kita anak Adam. Kan? Semua orang anak Adam. Kan? Anak-anak Nabi Yaqub, keturunan dia kita panggil Bani Israel. Anak-anak Nabi Yaqub alaihi salam. Ustaz, Nabi Ibrahim bukan ke ayah Nabi Ismail ke? Macam mana tu? Ayah Nabi Ismail ke ayah Nabi Ishaq? Peninglah Ustaz kata Nabi Ishaq ayah Nabi Ibrahim. Kan Nabi Ibrahim ayah dan Nabi Ismail? Jeng. Pening. Sabar. Nabi Ibrahim ada berapa isteri? Nabi Ibrahim ada berapa isteri? Nabi Ibrahim ada ada 2 isteri. Siapakah isteri-isteri Nabi Ibrahim? Cuba jawab. Yang pertama apa Ustaz ni macam ajar sejarah pula. Ada jawab. Raika jawab. Yang pertama Sarah. Siti Sarah. Yang pertama Sarah. Yang kedua siapa tahu? Siti Hajar. Widak jawab dulu. Hajar. Nampak tak? Okey. Nampak tak? Macam ajar sejarah pula. Nak cerita perangai ni. Tapi ni nak kena cerita tu supaya pelajar-pelajar tahu keturunan Bani Israel dan keturunan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun, ya. Nabi Ibrahim, dia ada 2 isteri. Ada 2 isteri. Seorang nama Sarah, seorang nama Hajar. Daripada Sarah, keluarlah lahir Nabi Ishaq alaihi salam. Daripada Hajar, isteri yang kedua, lahirlah Ismail alaihi salam. Tengok sebab tu Nabi Ibrahim dipanggil Abul Anbiya, bapa kepada sekalian nabi. Sebab keturunan dia ramai nabi-nabi. Nabi Ibrahim ni. Daripada isteri yang pertama Sarah keluar Nabi Ishaq. Daripada isteri yang kedua Siti Hajar keluarlah Nabi Ismail alaihi salam. Kan Nabi Ismail keluar. Sebenarnya asalnya Nabi Ishaq dengan Nabi Ismail adalah adik-beradik sebapa. Nabi Ibrahim tu kan ayah dia orang. Adik-beradik je. Asalnya adik-beradik je. Adik-beradik sebapa. Bukan asal memang adik-beradik. Daripada Nabi Ishaq, keluarlah baby yang seterusnya namanya Nabi Yaqub. Nabi Yaqub itulah Israel. Daripada Nabi Ismail, lahirlah keturunan keluar sampai Nabi Muhammad. Daripada Nabi Ismail sampai Nabi Muhammad. Daripada Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, keluarlah Bani Israel. Ramai lagi Nabi Yusuf. Adik-beradik dia yang 12 orang dalam cerita dalam kisah surah Yusuf tu kan. Nabi Yusuf sampai Nabi Musa alaihi salam. Sampai Nabi Musa. Oh, faham tak?
So diorang ni, orang Arab dengan orang Yahudi, keturunan Bani Israel adalah berasal dua-dua daripada Nabi Ibrahim. Nampak tak? Diorang ni adik-beradik je, saudara mara semua ni. Semuanya saudara mara. Semuanya asal Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim asal Nabi Adam. Kita pun Nabi Adam juga. So manusia semua bersaudara sama je. Kan? Ini asal dia Nabi ini Bani Israel. Cuma Bani Israel ni ada yang beriman, ada yang Muslim, ada yang Islam. Ya, Nabi Ibrahim Islam. Nabi Ibrahim tu Islam. Ma kana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniya walakin kana hanifan muslima. Kan? Ibrahim tu bukan Yahudi, Ibrahim bukan Nasrani, Kristian, Ibrahim tu Muslim, Islam. Nabi Ibrahim kan Islam. Kan? Nabi Yaqub pun Islam, Nabi Ismail pun Islam, Nabi Ishak pun Islam. Cuma yang anak-anak keturunan dia orang ni yang tak nak ikut Islam akhirnya lawan Islam. Jadi bangsa Yahudi yang jahat. Nampak tak? Ini baru Murabi cerita tentang keturunan ni, belum cerita lagi tentang yang lain supaya korang faham. Kan Israel tu sebenarnya Nabi. Jadi bangsa Yahudi ni keturunan dia nak ada negara sendiri. Kenapa Yahudi tak ada negara? Tak apalah. Itu Murabi cerita hari lain. Nak dengar tak kenapa? Nanti Murabi cerita. Kenapa Yahudi sibuk nak bagi Palestin ni? Pergi rampas tanah orang-orang kat Palestin, pergi bunuh orang Palestin. Sibuk je nak pergi Palestin sebab apa? Ada cerita dia. Cerita dalam Quran lagi. Nanti Murabi nak cerita. Hari ni tak boleh cerita, nanti korang pening. Sebab Murabi nak cerita 3 perangai orang Yahudi. Korang boleh faham lagi tak ni? Boleh fokus tak? Boleh fokus lagi ni? Fokus, 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 fokus. Kalau nak faham lagi cerita ni, lepas ni korang cerita pula dekat mak dengan ayah, adik-beradik kat rumah tu. Kau tahu tak? Jumpa dengan abang tahu tak? Abang tahu tak sebenarnya Nabi Israel. Israel tu siapa sebenarnya? Israel sebenarnya Nabi Yaqub bang. Nabi Yaqub bang. Barulah gempak kita cerita. Abang tahu tak Nabi Yaqub anak siapa? Anak Nabi Ishak bang. Anak Nabi Ishak. Ya. Abang tahu tak Nabi Ishak anak siapa? Anak Nabi Ishak tu anak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim anak dia Ismail. Itu yang abang tak tahu. Barulah best kita cerita. Kan? Abang tak tahu Nabi Ismail tu adik-beradik sebapak. Sebapak? Iya. Kan dia kahwin dengan apa nama Siti Hajar juga. Barulah cerita. Barulah kita cerita gempak nampak kita. Wow, hebat. Macam ni lah orang tahu kisah-kisah Nabi. Okay? Okay, kita balik pada cerita perangai Yahudi ni. Ustaz ambil masa lagi 10 minit lebih kurang. Nak cerita tentang perangai Yahudi yang korang kena jauhi ni. Yang pertama. Standby. Yang pertama. Okay. Standby. Tadi korang dah tulis learning point kan. Siapa Nabi Ibrahim, Hajar semua. Nanti Murabi nak tengok kat learning point ada tak benda tu. Tiba-tiba tak ada pula. Okay. Yang pertama. Perangai orang Yahudi ni yang korang kena jauhi ialah perangai dia suka menipu. Pembohong kaki temberang nombor 1 ni memang perangai Yahudi. Oh ya Allah, penipu nombor 1. Siapa yang suka menipu, dia ada perangai Yahudi. Kena taubat cepat-cepat. Memang perangai orang Yahudi suka menipu. Oh ya Allah, orang Yahudi. Contoh. Yahudi ni kan, ingat tak kisah Nabi Yusuf alaihi salam? Kan korang hafal surah Yusuf kan? Hafal tak surah Yusuf? Cerita panjang Nabi Yusuf ni. Nabi Yusuf pun anak kepada Nabi Yaqub. Hayya, Ustaz, masuk cerita kisah sejarah lagi ke? Ya, Nabi Yusuf adalah anak kepada Nabi Yaqub, anak bongsu dia. Anak bongsu dia, Nabi Yusuf ni. Nabi Yusuf ada berapa beradik? Siapa tahu? Nabi Yusuf ada berapa beradik? 12, 11, hayya. Mana satu ni hayya? 12, 10, 10, 3, 12, hayya. Nabi Yusuf ada 11 adik-beradik. Campur dia 12 lah. 12 adik-beradik. Kan? Kan dalam surah Yusuf ada kan dia kata, aku melihat 11 bintang 11 kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ada nantilah hari-hari kita cerita tentang kisah adik-beradik Nabi Yusuf. Adik-beradik 11 orang adik-beradik Nabi Yusuf ni dia tak puas hati.
Dia tak puas hati, ada 10 orang lah. Ada abang dia seorang nama Bunyamin. Dia tak puas hati sebab apa, dia tengok alah ayah ni sangat ambil berat lah Kak Yusof. Biasalah anak bongsu. Kan dia kata ayah ni apalah tak sayang kita orang. Kita bunuhlah Yusof. Kan ada banyak-banyak cadangan, dia bunuh Yusof. Dia pakat satu hari tu dia kata ke ayah dia kata ayah, boleh qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Dia kata ya boleh tak kita nak bawa Yusuf pergi jalan-jalan, biarlah Yusuf dengan kita orang. Nabi Yaakob dah tak percaya dah, biar betul ni budak-budak ni Yahudi ni. Kan dia kata budak-budak ni betul. Nah selama ni nampak macam tak puas hati dengan Yusuf, tiba-tiba hari ni baik lain macam dia. Ya, ayah takkan tak percaya kita orang. La tak mana kan, percayalah kita orang nak bawa Yusuf ni. Wa inna lahu lanasihun. Kami ni ambil berat tahu. Kami sangat ambil berat kat Yusuf. Kami sayang kat adik Yusuf. Alah sayangnya Yusuf. Anak-anak sayangnya. Kan? Ini abang-abang dah ni. Yahudi lah ni. Alah sayangnya Yusuf. Kami ambil berat. Kami jaga adik kami. Tiba-tiba kan dia kata apa? Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun. Dia kata ya, boleh tak esok kita orang nak bawa Yusuf pergi jalan-jalan? Nak pergi jalan-jalan, biarlah dia main-main dengan kita orang, main-main jalan-jalan. Wa inna lahu lahafizun. Ya, kami janji ya, kami jaga dia baik-baik. Kami jaga dia baik-baik. Ayah dia kata, aku bimbanglah kat sana banyak serigala. Aku bimbang takut-takut dia kena makan dengan serigala, kat sana banyak serigala. Tak apa, kami jaga. Tengok dia janji, dia cakap dia kata dia ambil berat. Tiba-tiba ya Allah, dia cuma cerita panjang kan. Rupa-rupanya bila dah masuk hutan, dia ambil Yusuf, adik dia tu dia campak dalam telaga, asal nak bunuh tak jadi. Dia pun ambil lah baju Yusuf. Ni nampak penipu punya jahat penipu. Dia ambil baju Yusuf, dia lumurkan darah dengan darah kambing, balik-balik rumah, jumpa dengan ayah dia, nangis-nangis. Dia kata ayah, kan nangis-nangis jumpa ayah. Ayah, nangis. Yusuf ni, kami tengah-tengah jaga Yusuf, tiba-tiba kami keluar kejap. Tiba-tiba Yusuf kena makan dengan serigala ayah. Nangis. Punya menipu ya Allah, punya jahat nipu ni. Tadi kata nak jagalah, ambil beratlah. Innalahu lanasihun. Kami sangat ambil berat kat Yusuf. Menipu. Kan? Innalahu lahafizun. Kami jaga betul-betul. Menipu. Ya Allah, jahatnya puak-puak ni. Dia boleh campak adik sendiri dalam telaga, punya dalam. Nasib baik telaga tu tak menenggelamkan dia. Peganglah Yusuf, gantung sorang-sorang dalam telaga siang malam. Sedih, nangis. Allah, budak kecil pula tu. Jadi sampai hati kejam, perangai. Geram tu. Perangai kejam. Kejam satu hal lagi perangai dia ni. Nipu. Kan? Ini perangai dia. Sampai sebab tu perangai Yahudi ni memang sampai sekarang suka menipu. Sampai sekarang suka menipu. Ini cerita Palestin punya menipu jahat punya. Ya Allah, dia boleh tipu. Bukan orang tak tahu dia tipu, tapi dia tipu juga. Ni perangai Yahudi. So siapa yang ada perangai penipu, dia ada perangai Yahudi. Kena taubat cepat-cepat. Sekarang ni kadang ni ramai yang pengajian online ni. Tengok Quran. Tasmik dengan ustaz dia, ya Allah, confident je, confident. Baca pula surah Yusuf. Kan? Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala. Tengok ni mata, tengok mata. Dia ingat ustaz tak tahu, kan? Dia letak Quran kat tepi, kan? Tak nampak kat kamera. Qalu ya, tengok mata ustaz. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala. Nampak perasan tak mata? Ustaz pemberasan lah mata korang tu, yang suka-suka tengok tu. Kan? Orang yang suka perangai menipu ni, perangai Yahudi. Serius. Sebab tu Murabi nak pesan betul-betul, jangan tengok Quran. Allah pandang kita. Siapa terasa? Memang nak bagi terasa. Allah pandang kita. Kita hafal Quran tapi tipu, boleh pahala ke tak? Dosa. Ya Allah. Tipu siapa? Tipu guru sendiri pula tu. Nanti ada tasbih juga. Kalau tipu sekarang, esok-esok kena tasbih juga. Tak ke sia-sia. Masa tasbih, pecah kepala. 5-6 bulan tak ingat-ingat. Sebab tu, dengar ni. Pelajar-pelajar online, Akmal dah buat satu ketetapan. Tiap-tiap kali habis mukhtar khatam,
setiap pelajar online yang habis mukhtar khatam, mudi akmal masing-masing akan tebuk dulu. Online mudi akan tebuk satu-satu. Okey, baca qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf. Baca. Kan? Suruh baca dulu. Kan? Wa ma min dabbatin fil ardh. Sambung. Tebuk dulu juzuk yang dia hafal sebelum dia naik juzuk yang baru. Kalau dia tak boleh sambung, kalau dia mata macam nak tengok benda lain je, tanda dia tak jujur dalam tasmid. Lepas mentah khatam, mudi akan tebuk dulu beberapa soalan, barulah dia boleh naik juzuk yang baru. Ini khas kepada pelajar-pelajar online. Sebab apa? Sebab kita tak nak pelajar-pelajar akmal jadi macam ada perangai Yahudi, suka menipu. Oh, bahaya. Ini perangai Yahudi ni. Perangai Yahudi suka menipu adalah perangai Yahudi. So minta jaga baik-baik. Okey, itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, standby yang kedua. Kan? Nanti ada yang tengok Quran. Umar kata nanti tengok Quran. Betul yang tengok-tengok Quran tengah tasmid ni. Ini ada perangai Yahudi juga ni. Na'udzubillah min zalik. Jangan. No. Ada juga yang tipu parent dia. Mak ayah pergi kerja, dia tutup kamera, dia tidur. Tipu mak ayah, kata mak saya mengaji. Tiba-tiba dia tipu mak ayah sendiri. Ya Allah, ini perangai Yahudi juga. Ya Allah. Ya Allah kan. Ni suka tipu mak bapak ni. Kan macam anak-anak Nabi Yaakob, adik-beradik Nabi Yusuf yang Yahudi tu semua tu. Dia boleh tipu bapak dia. Ni perangai. Tipu mak bapak ni perangai Yahudi juga. Serius. Jangan ada perangai Yahudi dalam jiwa kita. Kalau tak sama macam perangai yang disebut dalam Quran. Kan? Itu yang pertama. Yang kedua, sikit lagi. Yang kedua, nak dengar tak yang kedua? Perangai Yahudi ni. Yang kedua, nak dengar tak? Nak dengar tak? Nak dengar ni. Macam tak komen je. Komen sikit nak dengar ke tak ni? Kan? Perangai Yahudi yang kedua. Orang kena jaga-jaga betul-betul. Perangai Yahudi yang kedua ialah orang Yahudi ni dia sangat suka melanggar janji. Ingkar janji. Oi, perangai Yahudi. Siapa yang suka langgar janji memang ada perangai Yahudi. Oh, ya Allah. Kan dalam Quran, ni. Dalam Quran Allah kata, "Inna syarrad dawabbi 'indallahi allazina kafaru fahum la yu'minun. Allazina 'ahadta minhum thumma yanquduna 'ahdahum fi kulli marrah wa hum la yattaqun." Hafal tak ayat ni? Ingat tak ayat ni? Inna syarrad dawab. Di surah Al-Anfal ni. Kan? Allah kata sesungguhnya makhluk Allah paling teruk, paling buruk syarra, paling buruk makhluk Allah yang melata kat bumi ni, yang paling buruk, yang paling teruk. Kan? Siapa dia? Adalah orang-orang yang tak beriman. Siapa mereka ni? Puak-puak kafir yang tak beriman ni. Siapa dia? Allah kata allazina ahadta minhum. Orang-orang yang suka orang yang kamu ikat mereka dengan perjanjian, wahai Muhammad. Muhammad, kamu berjanji dengan diorang ni, summa yanquduna ahdahum fi kulli marrah. Kemudian mereka akan langgar janji. Tiap-tiap kali berjanji mesti langgar punya. Tiap-tiap kali berjanji mesti langgar punya. Fi kulli marrah wa hum la yattaqun. Dan diorang ni tak pernah rasa malu. Langsung tak malu langgar perjanjian. Ini perangai orang Yahudi. Ni ayat ni cerita tentang Yahudi Bani Quraizah zaman Nabi. Dia pakat masa perang Ahzab, dia orang Yahudi asalnya duduk kat kota Madinah. Baik-baik je dengan orang Islam. Ada berjanji dengan Nabi, tak akan lawan Nabi, akan duduk baik-baik kat Madinah. Kenapa ada orang Yahudi kat Madinah? Sekarang tak ada pun. Nanti ada hari Murabi cerita. Macam mana pula dekat Madinah ada orang Yahudi? Mana ada orang Yahudi kat Madinah? Ada. Sekarang tak ada, dulu ada. Macam mana pula Yahudi boleh ada kat Madinah? Lain kali Murabi cerita. Panjang cerita tu, panjang. Tapi Yahudi ni dah berjanji dengan Nabi Muhammad, kami tak akan langgar perjanjian, kami akan duduk baik-baik kat Madinah bersama dengan orang Islam. Kan? Kami akan duduk baik-baik je. Tiba-tiba masa perang Ahzab, puak-puak Yahudi ni dia berpakat dengan orang kafir, serang orang Islam. Dia punya jahat orang Yahudi ni sama macam sekarang. Macam baru ni kan, genjatan senjata dekat Palestin tu. Elok-elok pagi genjatan senjata, tiba-tiba petang serang balik orang Islam dekat Masjid Aqsa. Punya bayi perangai Yahudi ni. Geram betul. Langgar perjanjian. Ni, siapa yang suka langgar janji,
dia ada perangai Yahudi. Betul. Ingat tak? Semua yang masuk akmal ada janji betul tak? Janji dengan mak ayah, kita ada ikrar. Semua janji tu. Siapa yang langgar janji, tak mengaji betul-betul, ada mesti perangai menipu. Ni perangai-perangai macam ni. Siapa yang ada perangai macam ni, oh ya Allah, dia ni adalah orang yang ada perangai Yahudi. Suka langgar janji. Yang terakhir. Lagi seminit lagi ni yang terakhir. Murami nak berhenti 8.45. Yang terakhir. Yang pertama apa? Suka menipu. Yang kedua suka langgar janji. Yang terakhir, puak-puak Yahudi ni suka ingkar arahan. Tak suka dengar cakap. Perangai Yahudi ni tak suka lawan cakap. Lawan cakap siapa? Lawan cakap murabbiyah dia. Murabbiyah tak ada. Murabbi. Siapa murabbi Bani Israel? Nabi-nabi lah. Nabi Yaqub pun dia lawan. Kan ayah dia sendiri dia lawan ayah dia. Kan Nabi Yusuf pun dia lawan. Betul. Puak-puak adik-beradik dia lawan Nabi Yusuf. Kan masa cerita dekat Mesir, ni panjang cerita dia. Nabi Musa pun Bani Israel. Nabi Musa pun orang Yahudi juga. Tapi beriman. Nabi lagi tu. Nabi Musa tengok orang puak-puak Yahudi lawan Nabi Musa. Kan bila Nabi Musa keluar daripada bumi Mesir, lepas dah lawan Fir'aun, ni cerita panjang juga. Lepas dah lawan Fir'aun semua sekali, akhirnya Allah kata, okey Bani Israel, sekarang ni pack barang semua sekali, sekarang semua balik ke Palestin. Asal orang Yahudi kan, Bani Israel kan, Yaqub, Nabi Yusuf, semua kan Palestin. Sebelum tu dah ada orang Arab kat Palestin. Bukan dia orang ni asal betul-betul Nabi Ibrahim asal Babylon. Panjang pula cerita ni panjang pula cerita. Tapi Allah kata baliklah. Kan balik ke Palestin, keluar daripada Mesir, balik ke Palestin. Kat Mesir kan kena tindas, kena bunuh dengan Firaun semua, balik ke Palestin. Tiba-tiba puak-puak Yahudi ni kata apa? Dia kata kami tak naklah balik Palestin. Dia orang tak nak balik ke Palestin. Kan dalam surah Al-Maidah Allah katakan ya qaumi dukhulul ardal muqaddas. Panjang cerita ni. Kan balik ke Palestin lah. Puak-puak Yahudi ni bila Nabi Musa kata bagi arahan suruh balik ke Palestin, tiba-tiba dia kata apa? Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha abadan. Kami tak akan masuk sampai bila-bila hatta yakhruju minha. Dia kata Nabi Musa, dekat Palestin tu ada orang-orang yang gagah perkasa. Kalau kami masuk nanti kami kena halau. Penakut, bacol, pengecut ni perangai Yahudi. Penakut satu hal lagi. Nanti Murabi cerita. Dia orang ni tak nak balik ke Palestin. Ingkar arahan Nabi Musa alaihi salam. Tak nak balik. Nabi suruh tak nak. Sekarang sibuk nak pula. Dulu tak nak. Lawan Nabi Musa. Lawan ketua dia. Lawan. Innalan nadkhulaha abadan madamu fiha. Lepas tu dia kata apa? Fazhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Dia kata Nabi Musa. Nabi Musa pergi je lah. Kami tak nak. Kami tak nak. Penakut tak hidung masin. Itu kedekut. Penakut yang amat-amat. Kalau nak perang, pergi je lah perang. Kami tak nak ikut. Dia lawan dengan Nabi dia. Akhirnya Nabi Musa doa supaya dipisahkan. Akhirnya puak-puak Yahudi ni Allah Subhanahu wa taala kata apa? Qala fiha fa innaha muharramatun alaihim 40 sanah yatihuna fil ard fala ta'salal qaumil fasiqin. Allah kata Allah sesatkan Yahudi Bani Israel, Allah sesatkan 40 tahun dekat padang pasir, merayau-rayau dekat padang pasir 40 tahun. Punya jahat ni dia suka langgar arahan Nabi dia. Orang yang tak suka dengar cakap. Kan Murabiah kata, Ahmad buka kamera. Kenapa tak buka kamera ni? Online buka kamera. Dia buat tak tahu je. Buka pun kamera. Tak suka dengar arahan. Nak tasmik, sabak, baca kena tutup mata. Tak nak dengar cakap. Buat tak tahu je. Tak nak cakap. Tak nak tutup mata. Ya Allah, tak suka dengar arahan ni. Arahan ketua ni. Bukan suruh buat maksiat. Suruh nak jaga tutup mata je. Buka kamera sepanjang online. Dia buat tak tahu je dekat murabiah dia. Aminah buka kamera. Murabi nak tengok ni buka kamera. Wajib buka kamera.
Dia buat tak tahu je. Ya Allah, ni jaga-jaga perangai tak suka dengar cakap ni adalah perangai Yahudi. Jaga betul-betul. Panjang pula pagi ni kan. InsyaAllah, mudah-mudahan insyaAllah ambil perhatian. 3 benda ingat Yang pertama suka menipu, yang keduanya suka mukir janji, yang ketiganya tak suka dengar cakap. Ini perangai Yahudi. Jangan ada 3 perangai ini dalam jiwa anak-anak pelajar akmal pada penghafal Al-Quran semua insyaAllah. Mudah-mudahan ambil perhatian. Kalau dalam pengajian online ada 3 benda ni, pelajar-pelajar akmal ada 3 benda ni, jaga-jaga taubat betul-betul, takut-takut kita ada sifat perangai Yahudi. Kita bimbang esok-esok mati esok kita dibangkitkan di padang mahsyar bersama orang Yahudi. Kita nak bersama Rasulullah, tiba-tiba Allah bangkitkan kita pada mahsyar semua Yahudi. Ariel Sharon lah, pokok Yahudi. Kita Islam. Kenapa aku kat dunia dulu Islam? Tiba-tiba dibangkitkan dengan orang Yahudi, masuk neraka dengan Yahudi. Na'udzubillah min zalik. Ingat, jangan tiru perangai Yahudi. Takut-takut Allah campak kita nanti bersama dengan orang Yahudi di akhirat kelak. Wallahu alam, kita doa banyak-banyak, mudah-mudahan Allah jaga kita insya-Allah. Jom kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Ingat, jangan jadi perangai Yahudi. Dengar betul-betul arahan insya-Allah. Insya-Allah anda semua boleh berjaya. Ustaz, bila isytihar maraton? Hari ni tak boleh lagi. Hari ni hari terakhir maraton. Hari ni 25 hari bulan Mei, hari terakhir maraton. Pecah rekod hari ni, break your limit hari ni insya-Allah. Perkiraan hari ni akan masuk perkiraan maraton. Okey? Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Cepat-cepat masuk kelas. Ingat pukul 9 murabbi-murabbiah ada istimewa, ada meeting online. So masuk kelas, baca betul-betul, fokus. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.